Itu dia. Serba sedikit langkah-langkah untuk kita tahulah bila kita pergi bengkel itu adalah proses untuk kita buat penjajaran dan juga pengimbangan. Ataupun dalam bahasa yang biasa kita guna bahasa Inggeris, alignment dan juga balancing. Jangan pandai-pandai pun nak buat kat rumah, tak ada mestinya. Cuma kita ada peralatan khas lah. Bagi kesedaran kepada anda bagaimana sebenarnya kepentingan untuk kita menjaga penjajaran dan juga pengimbangan roda kereta ini. Untuk pengetahuan anda sendiri juga, kami buka talian untuk anda hubungi dan juga bercakap bersama dengan kedua tetamu yang kami bawakan di studio pada pagi ini untuk mungkin berkongsi sebarang pengalaman ataupun mungkin ada soalan yang ingin ditanyakan berkenaan dengan penjajaran dan juga pengimbangan roda. Jadi hari ini kita bersama dengan dua orang untuk kita merungkai kepentingan untuk kita buat penjajaran dan juga pengimbangan ini. Pertama, kita ada Encik Adnan bin Masul, iaitu Naib yang di-Pertua Persatuan Keselamatan Pengguna Kuala Lumpur, dan juga kita ada Encik Mas'ab bin Abdullah, Ketua Pegawai Eksekutif Persatuan Keselamatan Pengguna Kuala Lumpur. Baiklah, mungkin kalau kita tengok tadi itu bingkisan yang kami sediakanlah. Kenapa sebenarnya kita perlu sentiasa cek keadaan tayar kita? Mungkin boleh Encik Adnan boleh mulakan. Ya, terima kasih Encik Ridwan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terlebih dahulu terima kasih kerana sudi mengundang kami di SPM, dan insya-Allah kita akan berkongsi sedikit pengetahuan yang selalunya kita ambil sambil lewat. Jadi soalan tu tadi tu, kenapa kita perlu menjaga tayar kita? Kenapa yang perlu saya ingatkan ini, yang membawa kita yang mencecah permukaan jalan kalau kita buat kereta tu hanya 4 sebesar tapak jari, dua depan, 2 di belakang. Inilah besarnya yang mencecah di permukaan jalan, dan tayar yang itulah yang selalu, komponen yang itu yang selalu kita ambil sambil lewa. Jadi dialah tayar itu yang menentukan kita sampai dari point A ke point B dan sebagainya. Jadi apa yang seperti yang ditanyakan tadi, kenapa sangat penting kita jaga tayar dari segi penjagaan tayar tersebut? Kerana apa? Dari segi ini adalah satu yang holistik dianya merangkumi keselamatan, keselesaan, ekonomi dan alam sekitar. Nanti saya akan rumuskan pada akhir segmen ini nanti. Jadi kalau kita ikutkan tadi kita dah lihat expert tadi yang di workshop, di bengkel membuat apa yang dia buat itu mereka yang mahir buat, tapi kita sebagai pemandu, sebagai pengguna, kita nak tahu apakah kelebihan, keuntungan yang ada pada kita. Okey, kita cakap pasal balancing ataupun pengimbangan tayar. Tayar ni biasanya bulat tetapi dianya tidak semuanya sama rata. Dan pengimbangan ni perlu kerana apa? Kalau tayar tersebut bergegar apabila kita memandu, ianya mengakibatkan ketidakselesaan. Dan ketidakselesaan itu juga memberikan kita tidak dapat menumpukan kepada pemanduan yang begitu fokuslah. Dan alignment pula ataupun penjajaran, ianya menentukan supaya kita punya geometri kenderaan kita itu lurus, kerana tayar ni sebenarnya fungsi dia yang sebenar untuk menggolek. Dia berguling di jalan raya. Kalau alignment dia tak betul, dia tidak bergolek, dia menggeser. Jadi bila menggeser ini, itulah yang menyebabkan tayar makan tak sama rata, kadang makan kat luar, makan kat dalam. Jadi kadang-kadang tengah-tengah dia dah botak, dan kadang-kadang kita tak tahu sebab kita sebagai pemandu yang biasa, selagi kita tak hantar dekat kedai tayar ataupun bengkel, kita tak akan tahu keadaan tayar kita sampailah pada suatu ketika kita mungkin tayar tersebut kita dah nampak besi dah. Dah nampak besi, dah nampak benang dia, mungkin dah terlambat untuk kita dan ini mengakibatkan dari segi keselamatan. Ini tayar kita berada di depan, ini potongan tayar. Okey, yang paling bahayanya biasanya kalau boleh. Bahagian mana yang dah paling bahaya untuk kita nampak? Maksudnya dawainya di mana tu? Dawainya sebab tayar ni kalau kita dia punya pembinaan dia tu, getah dekat ni kita bagi bunga selalu kan, bunga. Yang ini adalah dawai, dua lapis benang keluli. Yang ini yang menentukan, membantu supaya tak mudah puncture, tak mudah bocor dan sebagainya. Dan juga ia menentukan permukaan bunga tadi mencecah di permukaan jalan supaya
supaya dia punya kawasan pencecahan itu adalah lebar. Kerana apa? Seperti saya katakan yang besar ni tadi, yang besar ni yang mencecah di permukaan jalan. Yang tengah-tengah tu. Yang ni sebab kita dah tengok. Sebab selalu kita tengok bunga aja. Tapi kita dah tengok dalam ni ada beberapa lapis terpulang kepada jenis-jenis tayar tersebut. Tayar prestasi tinggi, dia punya construction dia lain, dia punya pembinaan dia lain. Tayar-tayar biasa, pembinaannya pun dia pun lain. Jadi yang penting di sini ialah kita boleh nampak dari segi visual, dari segi penglihatan, yang di luar ni ajalah. Yang ni yang selalu kita tak nampak tu kalau makan yang dia tak sama rata. Yang ini yang tadi dari segi penjajaran ataupun alignment tadi. Okay. Kerana itu ia juga mengakibatkan daripada diberikan oleh komponen-komponen yang mana Cik Sahat yang boleh menentukan seperti dia punya sistem gantungan dia, shock absorber dia punya knuckle dan sebagainya. Itu yang itu sebab bila dihantar ke bengkel, mereka yang pakar akan memeriksa komponen-komponen tersebut dan ianya akan boleh mengelakkan kemalangan, kerugian, perbelanjaan dan sebagainya. Jadi saya rasa eloklah untuk Cik Saad meneruskan orang kata pengenalan sikit sebanyak bagaimana sebenarnya tayar ini boleh membantu kita untuk menjaga keselamatan kita apabila berada di atas jalan raya. Sebelum kita nak buat elemen, kita kena pastikan yang bahagian komponen suspension tu kena okey dulu. Seperti steering ball joint, steering turret, low arm semua kena dalam keadaan elok dulu. Baru kita tayar kita boleh buat elemen. Seperti kadang-kadang masanya wheel bearing pun ada peranan penting untuk mengelakkan tayar-tayar makan tak sama. Jadi dia punya steering yang pentingnya ada steering boost yang rack tu. Pengantungan steering tu dia ada boost dah. Itu kena pastikan dia dalam keadaan elok. Sebelum kita buat elemen. Kalau semua dah pasti okey, baru kita buat elemen. Pengimbangan pun ada banyak jenis juga sebenarnya. Kalau Tuan Saad boleh kongsikan berkenaan dengan jenis-jenis pengimbangan tayar kereta ini. Pengimbangan tayar tu sebenarnya dia ada dua jenis. Satu dia ada buat on wheel balancing. Dia panggil on wheel balancing lah dekat depan tayar. Satu lagi dia off wheel balancing. Biasanya untuk high speed ni dia akan buat apa tu on wheel off wheel balancing lah. Kan untuk supaya steering tu tak bergegar. Steering jalan lurus dan tak bergegar. Kalau alignment adalah kita align tayar tu supaya dia akan lurus. Kalau disengit dia akan jadi nanti makan tayar, makan dalam, makan semua itu dah faham. Kalau balancing pula tu apa pula yang akan memberi kesan kepada tayar? Balancing tu dia tak beri kesan pada tayar tapi dia beri kesan pada pemanduan. Pemandu akan rasa steering bergegar, kereta bergegar. Duduk dalam kereta dia akan rasa gegaran yang kuat. Tapi bila kereta bergegar, ada pula mungkin kalau kita pemandu biasa, ini engine mounting pula. Macam mana kita nak pastikan bahawa itu bukan engine mounting, itu merupakan balancing tayar? Okey, kalau engine mounting, dia akan bergegar semasa kita idling saja. Tapi semasa memandu, kalau gegar itu memang pada tayar. Pada tayar ataupun pada drive shaft dia. Kita kena pastikan drive shaft pun dia boleh ada peranan. Bila kita memandu masa dalam keadaan pada certain kelajuan ataupun waktu slow tu dah rasa bergegar ataupun bila kita bawa 100, 110 baru rasa bergegar? Kebiasaan dia bila lajulah. Biasa 80 ke atas akan rasa gegaran dia tu. Okey, baik. Nak bercakap berkenaan dengan tayar ini, kalau Tuan Adnan juga boleh kongsikan pada pagi ini, untuk contohlah pemandu wanita ataupun anak-anak muda SPM kan ambil lesen baru dapat kereta ni kan, tapi ayah beli kereta second hand. Okey, ada faktor banyaklah ya kenapa kereta second hand itu dia beli kereta terpakai dan sebagainya. Dia tak ada pengalaman macam mana untuk mengetahui penjajaran ataupun alignment itu lurus ataupun tidak. Apa tip-tipnya untuk kita mengetahui? Okay, terima kasih Cik Syuhada. Yang paling senang sekali kalau nak kita cerita pasal alignment. Kalau alignment ni kalau kita bawa kereta dekat highway ke dekat jalan apa dan kita berjalan pada kelajuan tertentu 80 km sejam, kita lepaskan steering, sama ada dia akan menarik ke kiri ataupun menarik ke kanan. Yang itu kita dah tahu dah ini memang alignment lah. Alignment kita bagi tahu dekat anak-anak kita tadilah, kalau kereta kau ni menarik ke kiri ke kanan itu alignment nak kena betulkan. Dan kalau berterusan juga
tayar tu makan tak sama dan dia juga akan mengurangkan penumpuan kepada pemanduan. Dan salah satu lagi yang kita nampak tu, kita boleh tengok tayar tersebut. Macam saya katakan tadi, tayar tersebut kalau dia punya makan tak apa ya, kalau dia punya kehausan tu tak sama. Yang ini yang kita selalu orang bertanya, macam mana saya nak tahu? Macam mana secara visualnya saya nak tahu? Itu sebab kita boleh tengok tayar tersebut, kalau kehausan bunga di luar dan di dalam tu tak sama, itu mungkinlah dia punya alignment. Berbanding dengan balancing tadi, macam Cik Sangat cakap, dianya bergegar. Itu gegaran ya, dia bergegaran tayar tu 80 km sejam, dia akan bergegar, naik 120 dia senyap. Dia okey balik. Lepas tu kalau tengok jenis kenderaan lah, tengok apa. Yang itu yang kita kena hantar, seperti saya katakan tadi, kita hantar kepada workshop atau bengkel yang bertauliah, yang tahu boleh mengalami ini. Semua kita sebagai pengguna pastikan untuk mendapatkan jangka hayat yang maksimum di tayar tersebut, kerana tayar ni mahal. Betul. Tambah sekarang ni pula setiap bulan harganya naik. Jadi kalau pening kepala dengar. Jadi kalau kita jaga tu, kita ambil masa dalam setiap kali kita tukar minyak enjin dan sebagainya, kita mekanik akan cek tayar tersebut. Yang ini akan mengelakkan daripada kerugian. Kerana tayar ni dia jangka hayat dia daripada 40 ke 60-70 ribu kilometer. Di mana dalam satu tahun, setahun setengah dia kena ganti. Itu sebabnya saya katakan tadi, biarlah yang pakar melakukan kerja dia, tetapi kita sebagai pengguna, kita nakkan mendapatkan faedah yang maksimum dari segi ekonomi. Itu dari segi ekonominya pula dan juga dari segi keselamatan. Dan apa keselamatan itu, tayar memainkan peranan penting di dalam keselamatan supaya kenderaan kita itu berjalan di permukaan jalan. Apabila kita membrake, dia berhenti. Yalah, kalau kereta tak boleh start, kita tak risau. Kita boleh panggil mekanik, betul. Kalau kereta tak boleh berhenti, ini yang kita risaukan. Itu sebabnya kita perlu selalu maintenance berkala untuk kenderaan tersebut, dan tayar salah satu daripada yang paling utama kita ambil perhatian dan sebagainya lah ya. Okey, terima kasih Cik Adnan dan juga Cik Said. Itu saja kesempatan kita ada pada pagi ini untuk berkongsi berkenaan dengan penjajaran dan juga pengimbangan roda kereta di Selamat Pagi Malaysia. Ya, dan selepas ini